Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Zahira binti Muhammad Ghazali, nombor matrik A178377 akan membentangkan kertas cadangan bagi kajian penyelidikan yang bakal saya jalankan. Tajuk penyelidikan yang akan saya jalankan adalah tahap aktiviti fizikal pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM semasa menjalani mod pembelajaran atas talian. Saya teruskan dengan pengenalan bagi kajian ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO 2020, aktiviti fizikal ditakrifkan sebagai sebarang pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan penggunaan tenaga. Menurut WHO lagi, aktiviti fizikal juga merujuk kepada semua pergerakan termasuk semasa masa lapang, pengangkutan pergi dan balik dari sesuatu tempat atau sebagai sebahagian daripada kerja seseorang. Contohnya, aktiviti seperti berjalan, berbasikal atau membuat sebarang kerja-kerja rumah. Seperti mana yang kita sedia maklum, tahap aktiviti fizikal juga sering dikaitkan dengan tahap kesihatan seseorang, individu, dan ini telah dibuktikan dalam kajian yang dijalankan oleh Lear et al. Pada tahun 2017 dan Wahid et al. Pada tahun 2016. Mereka bersetuju dalam menyatakan bahawa individu yang aktif secara fizikal adalah lebih sihat berbanding mereka yang tidak aktif secara fizikal. Di mana individu yang aktif secara fizikal ini, mereka kurang mengalami masalah kesihatan seperti obesiti, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus jenis 2, osteoporosis dan kanser, terutamanya kanser kolon, payudara dan juga prostat. Apa yang kita perlu tahu adalah pemakanan yang sihat amat penting untuk membekalkan nutrien dan mengurangkan risiko penyakit tertentu. Dan walaupun faktor interaksi kompleks genetik, metabolisme, budaya persekitaran, faktor sosioekonomi dan tingkah laku fizikal menyumbang kepada masalah obesiti, faktor pemakanan kekal menjadi penentu utama obesiti. Tidak dinafikan, pembaharuan dan kemajuan sektor perindustrian makanan dalam beberapa dekad belakangan ini membawa perubahan dalam tabiat pemakanan di Malaysia. Di mana perubahan diet ke arah makanan diproses yang mewah dan mudah diakses telah dikaitkan dengan peningkatan prevalence obesiti tanpa mengira umur, etnik dan status sosial. Oleh yang demikian, di sinilah aktiviti fizikal memainkan peranan yang penting dalam memastikan individu kekal berada dalam keadaan yang sihat seperti mana kajian yang telah dijalankan oleh Herbert et al. 2020 yang mana beliau menyatakan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara aktiviti fizikal yang kerap, kecergasan kardiovaskular, kesihatan mental dan kesejahteraan diri di kalangan pelajar universiti. Semenjak 2 tahun belakangan ini, seluruh dunia digemparkan dengan pandemik COVID-19 yang telah melibatkan banyak pihak. Pandemik COVID-19 ini telah membawa perubahan dalam pelbagai aspek apabila rakyat diarahkan untuk kekal di rumah dan mengakibatkan pergerakan mereka terbatas dan kurang aktif. Menurut kajian yang dijalankan oleh Amar et al. 2020, semasa pandemik COVID-19, masa duduk harian individu dewasa meningkat sebanyak 28.6% dan kekerapan dan tempoh aktiviti fizikal masing-masing menurun sebanyak 24% dan 33.5%. Perkara ini perlu diambil serius kerana individu yang tidak mengikuti cadangan aktiviti fizikal yang disarankan mempunyai perkaitan rapat dengan masalah obesiti, diabetes, hipertensi dan sindrom metabolik. Dan apa yang lebih merisaukan adalah dapatan dari kajian NHMS 2019 iaitu sebelum pandemik COVID-19 berlaku, 50.1% daripada orang dewasa di Malaysia mengalami berat badan berlebihan atau obesiti. Oleh yang demikian, rasional kajian ini dijalankan adalah kerana masih tidak banyak kajian yang telah dilakukan berkenaan tahap aktiviti fizikal pelajar universiti di Malaysia semasa mod pembelajaran atas talian dijalankan. Dan yang kedua adalah tiada kajian di Malaysia yang tertumpu kepada tahap aktiviti fizikal, indeks jisim tubuh, tabiat pemakanan dan tahap tekanan pelajar universiti terutama semasa mod pembelajaran atas talian. Pentingnya kajian ini adalah untuk mengetahui status tahap aktiviti fizikal pelajar UKM dan perkaitannya dengan indeks jisim tubuh, tabiat pemakanan dan tahap tekanan yang dialami pelajar semasa mod pembelajaran atas talian. Yang kedua adalah untuk membantu memberi kesedaran kepada pemimpin universiti tentang bebanan dan tabiat gaya hidup yang tidak sihat dalam kalangan pelajar semasa mod pembelajaran atas talian.
Dan yang terakhir sekali, tentunya ingin membantu pihak berwajib bagi merangka pelan tindakan untuk kempen promosi kesihatan untuk pelajar supaya lebih bersedia jika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada masa akan datang dan sekaligus dapat membendung sebarang masalah kesihatan yang berkaitan. Saya teruskan dengan objektif bagi kajian ini. Objektif yang pertama adalah untuk menilai tahap aktiviti fizikal pelajar UKM semasa menjalani mod pembelajaran atas talian. Dan yang kedua adalah untuk menentukan hubungan antara tahap aktiviti fizikal dengan indeks jisim tubuh, tabiat pemakanan dan tahap tekanan pelajar UKM semasa menjalani mod pembelajaran atas talian. Hipotesis bagi kajian ini pula adalah tahap aktiviti fizikal akan mempengaruhi indeks jisim tubuh, tabiat pemakanan dan tahap tekanan pelajar UKM semasa menjalani mod pembelajaran atas talian. Bagi metodologi kajian ini, pertama sekali, permohonan kelulusan etika daripada Sekretariat Etika Penyelidikan UKM perlu dimohon untuk melaksanakan kajian ini secara rasmi. Seterusnya, pengiraan saiz sampel dan pengumpulan data perlu dijalankan sebelum dianalisis dan diinterpretasi menjadi hasil kajian. Untuk langkah pengiraan saiz sampel, formula Daniell digunakan dengan menggunakan peratus populasi ketidakaktifan orang dewasa di Malaysia iaitu 43.7%. Anggaran saiz sampel responden yang bakal mengambil bahagian dalam kajian ini dengan faktor keciciran 10% adalah seramai 106 orang responden. Bagi langkah pengumpulan data, borang soal selidik bakal digunakan menggunakan platform Google Form. Ia akan dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, B, C dan juga D. Bahagian A mewakili maklumat demografi seperti jantina, umur, bangsa dan juga maklumat anthropometri seperti tinggi dan berat responden. Untuk bahagian B iaitu tahap aktiviti fizikal, Global Physical Activity Questionnaire versi Bahasa Melayu atau GPAC-M akan digunakan. Bagi bahagian C pula, borang soal selidik, tabiat pemakanan yang diolah dari Marino 2001 akan digunakan untuk menilai tabiat pemakanan responden. Dan akhir sekali, pada bahagian D, borang Perceived Stress Scale yang diasaskan oleh Cohen et al. 1983 digunakan untuk menilai tahap tekanan responden. Setelah kesemua maklumat diperolehi dari soal selidik yang dijalankan, langkah terakhir adalah untuk menganalisis dan menginterpretasi data tersebut dengan menggunakan pakej statistik untuk Sains Sosial atau SPSS edisi 28.0. Statistik deskriptif akan diterjemahkan dalam bentuk frekuensi, mean, sisihan piawai dan peratusan bagi semua pemboleh ubah. Ujian T tidak bersandar akan digunakan untuk menentukan perbezaan mean bagi pengukuran anthropometrik, tahap aktiviti fizikal, tabiat pemakanan dan tahap tekanan pelajar. Manakala, ujian korelasi Pearson digunakan untuk menentukan hubungan antara indeks jisim tubuh, tahap aktiviti fizikal, tabiat pemakanan dan tahap tekanan pelajar. Ini merupakan carta alih penyelidikan yang bakal dijalankan seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kajian dimulakan dengan mendapatkan permohonan kelulusan etika daripada Sekretariat Etika Penyelidikan UKM. Seterusnya, penentuan saiz sampel dan pemilihan responden di mana responden terdiri daripada pelajar UKM dan tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan dan ketidakupayaan fizikal. Selepas itu adalah proses pengumpulan data dan yang terakhir sekali adalah proses analisis dan interpretasi data dari kajian yang dijalankan. Ini adalah rujukan-rujukan yang digunakan dalam slide pembentangan pada hari ini. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.